Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan KSSM tingkatan 5. Video kali ini kita bincangkan bab 6 iaitu fungsi trigonometri khusus kepada sudut positif dan sudut negatif. 6.1. Okay, mula-mula kita nak kenal apa sudut positif dan sudut negatif tu macam mana. Okay, atas satah. Okay, ini satah. Okay, paksi X tu of course lah kosong darjah kan? Kosong darjah. Okay, kosong darjah ni merupakan permulaan bacaan. Okay, kita tak mula baca daripada paksi Y. Kita mula baca daripada paksi X. Paksi X ni merupakan permulaan bacaan. Dan kita baca macam mana. Okay. Untuk sudut positif, kita akan baca dia ataupun kita lukis atau lakarkan dia macam ni. Tengok arrow tu. Dia naik ke atas. Kita akan baca dia ke atas mengikut arah lawan jam. Okay. Untuk sudut negatif pula, cikgu tandakan warna merah. Sudut negatif, macam mana cara kita baca? Bermula daripada kosong tu, kita akan baca menghala ke bawah. Mengikut putaran arah jam. Okey, bukan setakat sini je ya. Sebenarnya dia pusing sampailah kat mana pun dia nak. Okey, maksudnya just nak tahu kat sini untuk sudut negatif bermula daripada kosong akan turun ke bawah. Kalau untuk sudut positif pula dia akan naik ke atas. Dia baca ada baca atas tu atau dia pusing lah berapa putaran yang diperlukan. Okay, sekarang ni kalau sudut negatif dia akan bermula daripada kosong tu dia turun ke bawah. Negatif. Okay? Sekarang kita nak berkenalan dengan Sata Cartesian. Ini Sata, paksi X kita bermula daripada kosong darjah permulaan kita punya bacaan sudut. Okay, sekarang ni kita nak cerita yang normal punya iaitu positif, positif, sudut positif lah. Okay. Ini putaran dia. Bermula daripada paksi X tu, bermula daripada kosong, kita akan putar lengkap 360 darjah. Kita dah tahu satu putaran lengkap diwakili oleh 360 darjah. Okey. Dan bila kita bahagi 4 macam ni, maksudnya merupakan sukuan lah. Ya? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 kan. So, kalau satu putaran lengkap tu ialah 360 darjah, maka setiap sukuan ni diwakili oleh 90 darjah. Sebab 360 bagi dengan 4. Okey, sukuan pertama adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Okay. Sukuan kedua ialah daripada 90 hingga 180 darjah. Kalau daripada ni separuh putaran ialah daripada 0 hingga 180. Okey? Boleh kan nampakkan kaitan dia? Okey, untuk yang ni antara 180 hingga 270 ialah sukuan ketiga. Tapi kalau daripada 0 sukuan dia melalui sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 ni maksudnya 270 darjah. Okey. Kalau daripada sukuan dari sini je 180 hingga 270 ni ialah 90 darjah lah. Okey. Okay, dan yang terakhir sukuan keempat ni lengkaplah satu putaran 360 darjah. Okay. Kita dah belajar dalam tajuk bulatan, kita dah belajar radian, betul tak? Okay. Satu putaran lengkap, satu bulatan, sudutnya ialah 2 pi radian. Okay. Kalau separuh bulatan ialah pi radian. Jadi macam ni samalah. Kalau separuh bulatan ialah pi radian. Kalau satu bulatan lengkap 2 pi radian. Okey, kita tengok ni. Radian tu merupakan unit sudut juga. Darjah ni ialah unit sudut juga. Okey, darjah ni darjah is satu unit ukuran sudut dan radian juga merupakan satu unit ukuran sudut. Okey. Sudah diterangkan dalam tajuk bulatan. Okay? Okey, itu 90 darjah ni bersama dengan pi per 2. Kenapa? Sebab kan 180 darjah ialah pi radian. Pi radian sama dengan 3.142. Jadi, tengah-tengah antara pi tu, tengah-tengah antara kosong dengan pi tu, tengah-tengah dia mestilah pi per 2. Okay, pi per 2 ni 3.142 bahagilah dengan 2. Dapat
571 radian. Okey. Ini pun kes dia samalah daripada pi kepada 2 pi tu kan. Tengah-tengah dia apa? 3 pi per 2. Okey. Okay, ini 1 pi, ini 2 pi. Ini maksudnya 1 per 2. 1 per 2 tu 3 per 2 lah. Okey. 3 pi per 2 radian. Jadi kalau ini 3.142, maka 2 pi darablah dengan 2, 6.284 radian. So yang ni tengah-tengah di antara 3.142 dengan 6.284 radian ni. Okey, 3 pi bagi 2 ni bagi nilai dia ialah 4.713 radian. So kena orang kata kena alert lah benda ni. Okey, bermula daripada kosong. Of course lah, radian pun kosong kan. Sifar ni, okey. Tengah-tengah ni 1.57, sini 3.142. 1.5, 3.1, sini 4.7, last kali 6.2. So, satu putaran lengkap ialah 6.284 radian sama dengan 2 pi. Okey, alert ya. Kenapa? Sebab nanti tengok. Okey, ini dalam bentuk sukuan. Cuba kita transferkan dalam bentuk straight macam ni. Okey, sukuan pertama kita bahagikan paksi X tu dengan 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Mewakili 4 sukuan lah. Okay, sukuan pertama ni sampai 90 darjah. Okay, sukuan kedua ni sampai 180 darjah. Maksudnya kat sini 0 hingga 2 pi ni, 0 hingga last lah 360 tu kan. Okay, bagi 2, 180. Kalau bagi 4, ini 90, 90, 90, 90 lah. Okay. Okay. Jadi bila kita transferkan dalam bentuk straight macam ni, beginilah bentuknya. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan keempat. Daripada 0 hingga 2 pi. Senang sangat. Daripada 0 hingga 360 darjah ataupun 0 hingga 2 pi radian. Yang purple tu radian, yang hitam tu darjah. Benda sama. Okey, next contoh. Macam mana kita nak lakarkan sudut atas satah? Macam mana kita nak lakarkan? Okey, katakan kat sini cikgu ada sudut 300 darjah. Sudut 300 darjah, bermula sekali, of course kita kena lukis satah. Satah kita dah tahu mesti daripada 0, 90, 180 sampai 361 putaran ni kan. Okey, 0, 90, 180, 270, 360. Okey, dekat mana kedudukan 300 tu? Kita kena identify dulu. 300 darjah berada di antara 270 dengan 360, betul tak? Okey, dia duduk dekat situ. So, cikgu highlightkan dulu ada biru. Sudut positif. Oleh kerana 300 darjah tu sudut positif, jadi bermula daripada 0 darjah tu, okey, dia akan naik. Okay, dia akan naik. Okay, sebab dia arah lawan jam tu tak daripada 0, dia akan naik putar sampailah kita sentuh 300 darjah tu. Okey. Macam mana rupa dia? Ni kita anggarkan kat situ 300 darjah tu berada. Jadi ini dia punya ni. Bermula daripada 0 tu sampai sini 90, 180 sampai 270. Okey. Boleh faham? Macam cara kita nak melakar sudut atas satah. Katakan ini ada sudut negatif. Sudut negatif 75 darjah. Lukis satah macam biasa. Tetapi oleh kerana dia negatif, kita dah tahu bacaan tu kita, bila sudut negatif, dia turun ke bawah. Kan? Dekat kat sini bermula daripada 0, turun ke bawah. Turun ke bawah macam tu kan. Jadi dekat sini 90 darjah yang pertama ialah dekat sini. Dekat 270 yang positif tu, ini 90 darjah yang pertama, ini negatif 180, ini 90 darjah yang ketiga. Maksudnya dekat sini sukuan ketiga bagi sudut negatif. Kalau sudut negatif 75 darjah ni dia tak sampai pun lagi 90 darjah. Maka dia berada di sukuan pertama negatif. Betul tak? Jadi berada di antara 0 dengan 90 darjah negatif ni lah. Jadi kita pun lakarkan dia dekat situ. Highlight dulu sukuan dia. Ini sukuan dia. Sebab dia tak sampai lagi 90 darjah. So dia berada di antara tu. Sukuan tersebut. Kita anggarkan dekat situ. Jadi bermula daripada 0 tu kita sentuh dia. Negatif turun ke bawah. Okey, bukan pusing ke atas macam positif tadi Dia turun ke bawah. Okey. Kalau pi radian. Pi radian sama dengan berapa darjah? Kita dah belajar? Kita dah belajar kan?
Okay. Pi radian sama dengan 180 darjah. Jadi kat mana dia? Dia duduk kat sini lah. Betul dekat part C. Betul tak? Jadi oleh kerana pi radian ini adalah positif, so bermula daripada kosong tu kita akan naik pusing sampai sentuh pi. Okay, seterusnya negatif 3/4 pi. Okay. Kalau kat sini pi per 2. Jadi di manakah 3/4 pi? 3/4 pi berada di mana? Okay. Tapi kita nak tengok pula ini negatif 3/4 pi. Kalau dekat sini, yang ini adalah pi per 2. Sini mesti 1/4, sini sama dengan 3/4. Betul tak? Jadi kalau negatif dia macam mana? Mari kita lihat. Okey, kat sini lah. Sini untuk negatif. Okey, kalau sini kosong, sini negatif pi, sini negatif pi per 2. Okey, bila negatif pi per 2, sini 1/4, sini 3/4 dia. Betul tak? Okey, jadi kat sini lah kedudukan negatif 3/4 pi. Cikgu pun highlightkan lah. Kedudukan dia kat situ, cikgu pun anggar dia berada di sini. Oleh kerana dia bermula daripada kosong dan dia adalah sudut negatif. Bila negatif, cikgu highlight warna merah kan? Okey, jadi daripada kosong sampai ke garis lakaran tersebut. Cikgu pun dah lakarkan. Itulah dia. Tapi kalau kita tak boleh nak anggarkan, kalau you all tak boleh nak anggarkan guna pi, tak apa-apa nak faham, gunakan nilai dia. Okey, kita dah tahu pi itu adalah 3.142 kan? Dan 3/4 pi ni gunakan kalkulator, tekan 3 darab pi bagi 4. So you all akan dapat 2.357. So di mana kedudukan 2.5 radian ni? 2.35 radian ni. Okey. Kalau pi 3.142 kita dah tahu, so 2 mestilah sebelum pi, sebelum pi, betul tak? Jadi kalau pi per 2 ialah 1.5, jadi dia mesti di antara ni lah. Antara 1.5 dengan antara 3.142. Sebab dia 2.3. So betul lah kedudukan dia di sini. Okay. So, kalau tak boleh nak anggarkan guna pi, gunakan nilai. Tekan dalam kalkulator. Okay. Okey, kalau kita kena lakarkan sudut tu lebih daripada 2 pi atau lebih daripada 360 darjah, bermaksud lebih daripada satu pusingan. Jadi macam mana kita nak lakarkan? Cara sama je. Dikatakan kat sini cikgu ada 400 darjah. Lebih kan daripada 360? Berapa banyak lebih dia tu? Dia dah lebih satu pusingan lah. Maksudnya kalau 400 darjah ni dah lebih satu pusingan. Kita cuma ada sampai 360 darjah je. Jadi kalau dah lebih, kita tolakkanlah dengan satu pusingan kita tadi. Pusingan kita tadi ialah 360. That means 400 tu kita tolak dengan satu pusingan 360. Ni. So ada balance 40 darjah. Oleh kerana 400 tu positif, macam tadi juga kalau positif naik pergi atas. Betul tak? Macam ni. Naik ke atas, kosong, pergi 90. Nah, satu lengkap ialah 360. So, bila kita dah buang sekali tu, itu dah maksudnya satu lengkap tu ada balance lagi 40 darjah. So, 40 darjah. Di manakah kedudukan 40 darjah? 40 darjah berada di antara kosong dengan 90. Okay? 40 duduk tengah-tengah. Jadi, cikgu highlightkan dekat situ, kita agak-agak dekat situ 40 kita. Jadi, macam mana kita punya putaran? Macam tu. Kalau satu putaran ni ialah 360 dan 40 tambah lagi sikit. Macam tu. Okay. B. Negatif 735 darjah. Negatif 735 darjah. Berapa banyak dia lebih ni? Tengok Ni macam tadi, cikgu dah terangkan kalau negatif kan kita turun ke bawah kan. Jadi 90 darjah yang pertama ialah ke bawah. Bukan yang atas ni. Ini positif dia, ini negatif. Okay, jadi untuk 735, okay, kita kira pakai positif pun tak apa. Kita nak tengok berapa kali pusing aja. 735 tolak 360, satu pusingan, 375 kita dapat. Still lebih daripada 360. That means dia lebih daripada 2 pusingan. Dia lebih daripada 2 pusingan. Sebab baki dia selepas ditolak dengan 360 adalah lebih lagi daripada 360. Jadi dekat sini kita buat macam ni lah. 735 tolak dengan 2 kali pusingan 360 ni kan. Jadi 720 ya. Bagi 735 tolak dengan 720, kita akan dapat 15.
Maksudnya dia ada 2 kali pusingan. Sebab balance yang pertama tadi lebih daripada 360. Maksudnya 15. 15 maksudnya sudut 15 tu berada di antara 0 dengan 90. So dia berada dekat sini lah. Sekuan yang pertama untuk negatif. Kita anggarkan dia berada di situ. So macam mana kita nak lekas pointkan dia punya, nak tunjukkan dia punya sudut 735 tu? Cara dia, kalau sudut 15 saja macam ni kan? Right? Dah settle. Tapi ini adalah 735. Maksud dia, tu satu pusingan, 2 pusingan. Nampak? Satu pusingan sampai sini. Satu pusingan, 360. Terus satu pusingan lagi, 720. Tambah lagi 15, jadi 735. Tapi dia ke bawah. Dia pusing ke bawah, jadi negatif. Okay. Sinilah. Kat sini negatif 15 dia. Tapi keseluruhan 2 kali pusingan ni, lebih 2 kali pusingan tu adalah 735. Negatif 735. Kalau 7/3 pi radian. Okay, macam mana nak buat? Satu putaran lengkap berapa pi radian? Satu putaran lengkap berapa pi radian? 2 pi kan? Betul tak? Okay, jadi kita pun try lah. 7/3 pi tolak dengan 2 pi. Okay. Kalau tekan kalkulator, nak tekan kalkulator, nak tekan pi pun boleh. Tapi oleh kerana dua-dua ada pi, kita abaikan pi tu. Sebab 7/3 tolak dengan 2. Dapat 1/3. Okay? Faham 7/3 tolak 2 dapat 1/3. Tapi pi jangan tinggal lah dalam jawapan. Maksudnya pi/3. 1/3 pi. Di manakah kedudukan 1/3 pi? Okay, kalau dalam SATA, pi kat sini kan? Pi dekat sini. Ini pi/2. 1/3 kat mana? Mesti dekat antara ini kan, di sini 0, pi/2, pi. Pi ni kira 1. Maksudnya 1 bahagian dibagi 3. Tu 2. Jadi kat sini 1/3, sini 2/3, sini 1. Okay, anggarannya di sini 1/3 pi. Okay? Tapi kalau macam tadi, tak berapa faham juga nak gunakan pi. Convert dia kepada nilai sahaja. Maksudnya kita dah harapkan pi ni jadikan dia 3.142 lah. Okay? 7 darab pi bagi 3. Di mana kedudukan dia? Dekat sini kita dah tahu 1.5 something. Sini 3.142. Jadi kat mana kedudukan ni kita boleh tahu. Kalau pi/3 ni berapa? Carilah. Kat sini kedudukan dia. Oleh kerana dia sebenarnya bukannya pi/3 sebenarnya 7/3 pi. Kita dah tolak satu pusingan. Satu pusingan ni bila kita nak lukis kita kena buat satu pusingan. Bermula pada 0, satu putaran lengkap 2 pi tambah lagi 1/3 pi. Okey. Seterusnya. Negatif 4 radian. Ini senang. Tak ada pi? Tak ada pi kan? Okey, lepas tu lebih tak satu putaran? Berapa satu putaran ni? Kalau dalam radian, berapa satu putaran? 2 pi. 2 pi berapa? 2 pi ialah 6 point something, betul tak? 6 point something. Ni kita negatif 4 sahaja. Tak sampai pun satu putaran lengkap. So, kat mana negatif 4? Kita cari. Okey. Dekat sini ya. Dalam bentuk nilai tanpa pi, pi ialah 3.142. Okay. Ini oleh kerana dia negatif, kita kena buat dia ke bawah. Betul tak? Jadi, pi ialah negatif 3. Maksudnya, yang ni 3 pi/2 ni ialah 4.7. Jadi, kat mana kedudukan negatif 4? Mesti berada di sini. Kena faham dan kena alert bila ada pi dengan tak ada pi. Okay? Macam contoh yang kat sini tadi, kedudukan cikgu bagi ada pi. Kalau nak tak tahu nak guna pi, kena tukarkan pi tu jadi nilai lah 3.142 tu. Okay? Kat sini sebab soalan dia memang tak ada pi. Jadi kita kena ambil nilai pi tu dalam bentuk nilai tanpa pi.
Okay, 3.142 dengan 4.7. Jadi negatif 4 tu berada di antara dia lah. Dia suka dekat sini. Okay. So agak-agak keskan dia, gariskan tu, lepas tu kat mana mana putaran dia? Bermula daripada kosong, turun ke bawah, ikut arah jam. Okay, boleh